أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang barakah, pada hari yang mulia ini kita dapat dipertemukan bersama Al-Quran sebagai kalam hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam My Quran Time baca faham amal bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah kita dah nampak muka kembali Ustaz ya. Okay, insya-Allah memudahkan untuk pembelajaran harapnya ya. Dan walaupun dah selesa juga ya dengan pakai face mask tersebut tapi dalam ya norma baru ya bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Kalau katakan pergi berjalan masih lagi ya kenakan face mask, pelitup muka untuk kita menjaga SOP dan kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala ya kita dijaga ya kita mendapat khabar kes meningkat Ustaz ya, sedikit yang kita harapkan semua masih lagi kita belum lagi selesai dan kita harapkan kita gunakan manfaat peluang masa yang Allah berikan ini untuk mendalami kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita tengok sama-sama kepada halaman 348 pada hari ini dengan kita membaca dahulu ya apakah yang ada pada ayat yang ke-90 tentang realiti manusia yang mendustakan kebenaran. Ya, inilah sinopsis pada halaman 348 pada hari ini dan kemudian kita akan membaca penafian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikaitkan mempunyai anak ataupun disekutukan. Ya, ini adalah perkara dosa besar yang penting difahami pada ayat 91 hingga 92. Dan kemudian pada ayat 93 hingga 98 sejumlah panduan bagi Nabi menghadapi mereka yang mendustakan dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ya yang tidak mahu beriman kerana kesan orang tidak beriman ini memberi kerosakan kepada dunia sebenarnya. Jadi ada panduan bagaimana Nabi dan juga kita dapat lihat bersama. Disambung pada ayat yang ke-99 harapan manusia ketika mati untuk boleh kembali ke dunia untuk beramal soleh ya ini ada beberapa kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi orang kalau boleh nak kembali ke atas muka bumi ini nak menjadi seorang yang beriman beramal soleh dan apakah tolok ukur kayu ukur untuk kita selamat di akhirat nanti Allah jelaskan pada ayat 101 hingga ayat 104. Jadi ini adalah halaman 348. Kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Jom kita sama-sama baca daripada ayat 90 hingga ayat 98 bersama Ustaz Tir. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita semua dapat bertemu pada My Quran Time pada kali ini. Terus kita tekan butang share di bawah bagi yang menonton melalui Facebook, tekan butang share dan boleh share di grup-grup WhatsApp yang ada. Mudah-mudahan semuanya dapat manfaat
dengan kita nak bersama dengan kunci kebenaran sebagaimana Syed nak bersi tadi, itulah Al-Quranul Karim lah. Antaranya inilah kitab yang merupakan kitab kebenaran kerana ia adalah daripada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Baik, sama-sama hari ini kita baca terlebih dahulu daripada ayat yang ke-90 hingga 98, insya-Allah, dengan maqam ataupun taranum nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadhibun. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 90 hingga 98 sebentar tadi. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita berada di muka surat hampir yang di hujung saatnya. Besok satu lagi muka surat dan kita nak berganjak ya kepada surah baru, surah An-Nur, surah yang penuh dengan peraturan, dan surah Al-Mu'minun yang sedang kita baca ini adalah surah Makkiyah ya, yang penuh dengan motivasi iman ya untuk ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita sudah pun melihat kepada betapa apabila kita bertanya kepada semua manusia termasuk mereka yang tidak beriman Ustaz ya, kalau ditanya siapa punya langit bumi ini, mereka cakap sayaquluna lillah ya, Allah ya milik segala perkara ini. Tidak mungkin dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh mana-mana makhluk ya. Kerana apa? Kerana tahu kehebatan yang diciptakan, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas tuan-tuan ya. Tetapi apakah yang kita belajar semalam? Bila mereka mengaku bahawa Allah lah yang berkuasa pada segala perkara ya, mereka tahu hakikat itu. Pada ayat 90 ini, padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Mereka tidak betul-betul, walaupun dia cakap betul Ustaz ya. Siapa punya ni? Allah. Memang jawapan dah betul, tetapi Allah gelar mereka ni lakadzibun, pendusta, yang mendustakan. Kerana apa? Kerana cakap Allah sahaja Tuhan tidak cukup.
Kalau masuk Islam kata Allah ini Tuhan, tapi Allah suruh buat tak nak buat. Allah suruh baca Quran, faham apa yang Allah cakap, tak nak baca Quran, ya, ataupun suruh faham, tak nak faham, ataupun bila suruh ikut nabi, tak nak ikut nabi, ya. Pasal apa? Pasal ini adalah pertanyaan yang diajarkan kepada nabi ketika dakwah, bukan sekadar untuk seorang itu beriman saja kepada Allah, tapi beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasul, ya, di dalam al-Quran. Jadi ini lebih kurang macam orang dekat inilah ustaz, ya, dekat mahkamah tu. Mahkamah kalau katakan dia disabitkan kesalahan, waktu dah disabit dah, bukti dah semua cukup apa sebagainya, dia tak nak mengaku salah. Orang ini dia akan dihukum lebih lagi berbanding dengan orang yang awal-awal lagi dah mengaku bersalah. Ya, itu di mahkamah. Jadi dalam hidup kita ini, tuan-tuan, bila kita bertemu dengan rakan kita yang bukan Islam, kalau dia kata bahawa saya tak percaya, saya percaya Tuhan ada super power, ada Tuhan, ya, oh my god, selalu dia bercakap begitu. Tetapi bab yang sembahyang, nak kembali kepada peraturan ini dia tak nak, itu sebenarnya adalah pendusta. Bagi orang Islam, kalau dia mengaku dia Islam, ya, tetapi kalau dia masih lagi dia tidak mahu ikut apa yang Allah beritahu, sebenarnya dia masih lagi mendustakan. Jadi apa Allah cakap? Salah satu punca ataupun puncak kepada pendustaan ini, ayat 91. Ya, mattakhadallahu min walad. Ya, Allah ini tidak pernah, tidak ada anak, wa ma kana ma'ahu min ilah, tidak ada ilah lain. Ya, Allah memberi disclaimer, ya, Allah menekankan perkara ini. Pasal apa? Pasal mereka walaupun cakap bahawa Allah inilah pemilik bagi bumi, tetapi dia bagi anak pula ustaz. Dia kaitkan pula Allah ini, Tuhan ini macam manusia, ada anak, kemudian ada kalau ada ibu lain, kalau ada ayah lain, jadi ada Tuhan lain. Pasal mereka guna istilah the father lah, apa sebagainya kan, God the son dan sebagainya. Jadi Allah menyatakan di sini sebenarnya idzan, ya, la dhahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'din. Ya, Allah bawakan cara berfikir, ini hukum ataupun dalil akal, ya. Dalam nakal ada akal, kan, sekiranya Tuhan itu banyak, ya, ataupun sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing akan membawa apa yang diciptakannya. Ada Tuhan matahari, ada Tuhan sungai, Ustaz, ya. Cuba Ustaz bayangkanlah. Ya. Tuhan matahari dengan Tuhan sungai. Apa jadi dunia ni, Ustaz? Kalau Tuhan ni dia bawa masing-masing dia punya bahagian masing-masing. Susah kita kan, langgar. Matahari hari ni hilang, ya. Pasal apa? Tuhan ini A merajuk dengan Tuhan B pasal tidak memberi dia air pada hari ni, contohnya lah kan. Ataupun pasal dia tidak, dia hari ni pasal Tuhan matahari marah, dia bagi panas lebih sikit, sungai habis kan, dan sungai pun protect. Jadi itu adalah metos yang berlaku dalam pemahaman Greek, dalam pelbagai agama. Allah kata, Allah bawakan rasional ataupun logik ini, bima khalaqa, apa yang telah diciptakannya, wala ala, ya, dan tentu akan saling mengalahkan ba'duhum ala ba'din. Ya, kalau kita tengok dalam tradisi pelbagai agama dalam dunia ini, Ustaz, ada sekitar 400 agama yang macam didaftarkan lah kan, lebih 400, ya. Tetapi kalau ada syirik, dia menyebabkan apa? Tuhan itu mereka kata bahawa boleh bergaduh antara satu sama lain. Dia senang macam ni Ustaz. Sesama pemimpin pun boleh bergaduh. Kan? Pasal saya nak jawatan dekat negeri A, yang ni pun nak juga, dia boleh bergaduh. Sementara nak menunggu kepada satu peristiwa penting, kan? Apatah lagi kalau orang yang syirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, sebenarnya dia bergantung kepada sesuatu yang lemah. Jadi Allah mengatakan subhanallahi amma yasifun, ya, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Allah tidak pernah ada anak, tidak pernah ada Tuhan lain, dan juga Tuhan itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, tidak mengalahkan ataupun dia boleh pula ini Tuhan tu matahari, ini Tuhan kepala, ini Tuhan buah pinggang, macam tu Ustaz, ya. Kalau ada konsep-konsep begitu, habis kita ni, kan. Kepala tercabut, yang buah pinggang habis disebabkan Tuhan yang berbeza ada. Kalau konsep itu wujud
tanpa ilmu yang benar. Jadi mengapa mereka ada orang yang berfikir begini, walaupun mereka mungkin belajar sampai ada ijazah, ada master, PhD, tapi cara berfikir syirik ni masih ada, terlibat dengan perkara-perkara syirik. Ayat 92 kita nak baca sekali ya untuk kita mengetahui sebab utamanya. Silakan Ustaz. Ayat 92 Ustaz. Baik, baca ayat 92. Ada perkataan yusyikun salah itu. Okey. Kalau kita perasan bila perkataan tauhid berkaitan dengan kesyirikan, berkata sesuatu yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak gunakan perkataan subhanallah. Dan itu kita sucikan Allah daripada segala kekurangan, bahawa Allah ni sangat sempurna. Subhanallah, maha suci Allah. Kita baca ayat 92. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yushrikun. Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat yang ke-92 menceritakan kepada kita apakah sebab orang boleh mendustakan dan juga mensyirikkan Allah, amma yusyrikun, kerana mereka rasa mereka tahu. Tapi sebenarnya yang Maha mengetahui Ustaz ya, yang ghaib dan syahadah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melangkau daripada apa yang mereka syirikkan. Mereka rasa dah pandai, kreatif ya, berfalsafah, maka mereka membuat kisah-kisah, cerita-cerita ya, sampaikan kena ada wakil Ustaz ya. Kena berwakilkan pada wali ini untuk mendapatkan sesuatu dalam kehidupan. Ada orang yang membuat pelajaran ya, mengajar agama tapi dengan kaedah yang begitu, mensyirikkan, membawa nilai-nilai syirik. Perkara ini perlu kita jaga. Pasal apa? Kita mungkin ada ilmu asy-syahadah yang kita nampak, tetapi yang tak nampak, ghaib ya, tentang Allah kita tak nampak kan, Tuhan kita tak nampak. Kemudian apa lagi kalau bercakap tentang Tuhan matahari, Tuhan apa, ini semuanya bukannya berasaskan pada ilmu, tetapi hanyalah sangkaan, pendustaan sahaja, iftira ya, muftarayat. Jadi ini asas syirik, iaitu tanpa ilmu yang benar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata Nabi diajarkan, rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Nak nampak ya Tuhanku, aku nak tengok apa yang telah diberikan, yang dijanjikan kepada mereka. Dan Nabi berdoa ya, jangan jadikan aku ini daripada kalangan orang yang zalim. Ini poinnya bila katakan seorang itu Ustaz ya, bila seseorang itu diazab kerana dia buat silap, Nabi tidak mahu jadi orang yang zalim. Maksudnya ketika kalau masuk Fatu Mekah itu, orang Islam tak ada pula nak kata saya nak balas balik kepada siapa, saya nak tunjuh muka dia, contohnya kan. Nabi diajarkan, kita diajarkan dalam hidup kita ini, jangan jadi pembalas dendam. Ya, walaupun dah buat macam-macam, menyakitkan hati kita, menyakitkan kepada Allah dalam hal syirik yang berlaku. Pasal bila syirik ini dia menyebabkan mereka bermusuh kepada umat Islam, membunuh, mereka menyiksa, tetapi Nabi diajarkan na'iduhum laqadirun, ayat 95. Allah menyatakan Allah berkuasa untuk menunjukkan perkara tersebut. Jadi apakah akhlak yang perlu kita buat kalau katakan kita berhadapan dengan orang yang syirik, dan mereka ini adalah orang yang bukan sekadar syirik. Syirik ini bukannya berhenti kat situ saja tuan-tuan ya. Dia sampai menghalang perkara iman. Seperti Nabi bawakan perkara iman, mereka tak suka. Pasal bila mereka ditegur saatnya, susah buat bisnes. Bila mereka nak buat perkara-perkara daripada syirik itu membawa kepada amalan-amalan tak bagus, mereka itu susah untuk jadi orang yang berpengaruh. Cara nak handle mereka, ayat yang ke-96 kita baca sekali lagi ya, bagaimana berinteraksi dengan manusia begini. Silakan Ustaz. Baik, ayat 96 kita baca sekali lagi. Ramai di kalangan Facebook ni komen jangan jadi sifat balas dendam Jangan suka. Kerana sifat dendam boleh merugikan diri sendiri. Bahkan lawan kepada dendam, kita sentiasa memberi maaf. Bahkan lebih tinggi kita melupakan kesalahan. Ini ayat yang kita nak baca ni Ustaz kan. Ada ayat situ okey, sabar. Baik, saya baca dulu ayat 96. Idfa' bil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idfa' billati hiya
tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilahnya idfa, maksudnya kita tolak ataupun kita balas dengan sebaik mungkin ataupun dengan sekuat tenaga apa sayyi'ah yang mereka sudah buat, ya, satu cakap tak bagus, syiriknya dia buat apa dia, dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau di Facebook Ustaz ada orang kutuk ke apa sebagainya, kita balas dengan ilmu. Ini yang diajarkanlah, ya, dengan ilmu, dengan cara akhlak yang baik. Bukannya alang-alang dia dah kutuk saya pun akan hantar cyber trooper untuk balas balik, tengok siapa kuat. Sebenarnya di sini Allah kata kami lebih mengetahui, ya, kami lebih mengetahui. Biarlah kita buat amal kita, pasal khawatir nanti kita balas yang tadi Ustaz, ya, iaitu jadi orang yang zalim, kita rugi dan mereka rugi. Itu bukan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Nabi berdakwah itu sampaikan, Nabi menyatakan seorang pemuda itu berjumpa orang yang buat silap, yang tuduh dia kata dia nak doakan, kalau betul kamu tuduh aku, kalau tak betul aku nak doakan engkau ini diampunkan. Kalau aku betul apa yang kamu tuduhkan itu, aku minta Allah ampunkan aku. Itu akhlak yang tinggi. Irfa billati hiya ahsan. Itu dengan manusia. Tapi dengan musuh kita yang tak nampak macam mana, kita lihat selepas ini nanti. Kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini. Wasafa, menyifatkan, mengaitkan dengan sesuatu perkara, 14 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang disampaikan pada ayat 91, ayat 96, di mana apabila seseorang itu mensifatkan sesuatu yang tidak betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jangan bersama dan kita perlu idfa billati hiya ahsan, balas dengan ilmu yang betul, dengan moral yang betul, ya, perasaan yang betul. Jangan marah-marah, jangan pula kita kutuk dan balas lagi mengutuk agama lain, tidak. Kerana kita tahu bahawa itu cara, ada peluang hidayah sampai, dan kalau dengan musuh yang tidak nampak, kita akan lihat bagaimana cara nak menguruskannya selepas ini, insya-Allah. Jadi kita berehat sebentar dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Tadi masa rehat sekejap, masa iklan, Ustaz Fas ada bagi tadabbur dua ayat ni kepada saya. Kata Ustaz Fas, ini adalah musuh-musuh yang kita tak nampak. Tadi disebut yang nampak. Maka ini dua ayat ini kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada bisikan-bisikan syaitan, kerana ia adalah makhluk yang tidak nampak. Kerana ciptaan Allah ini ada ciptaan yang kita boleh lihat, ada ciptaan yang kita tidak boleh lihat. Maka yang tidak boleh lihat ini perlukan cahaya untuk kita nampak. Maka inilah cahaya Al-Quran. Dalam Al-Quran pula tengok Tuhan ajar doa-doa kepada kita untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat terus setia My Quran Time, baca faham amal. Jom kita ngaji sikit tajwid pada hari ini berkenaan dengan suara tebal dan suara nipis dalam Al-Quran, sifat at-tafkhim ataupun at-tarqiq. Pada huruf kha kita nak contohkan dalam muka surat 348 ni, yang mana bacaan tebal pada huruf kha ini antara kerana kebiasaan kalau orang Arab sendiri pun dia bercakap Arab pun bila huruf kha dia akan sebut kha, itu dalam percakapan dia.
bi khair. Kalau kita pergi ke kedai, tanya dia nak cuka kan. Cuka bahasa Arab sebut khol. Kita sebut dengan makhraj yang betul Safas. Saya nak khol. Andaka khol. Dia tercengang, apa khol ni? Padahal sebutan tu saya dah cuba ikut sebutan Al-Quran. Dia pun buat tak faham. Jadi dia kata khal, kha disebut dengan nipiskan kha. Maknanya jakun lah kalau cakap bahasa Fusahah dengan dia. Tak apa, tanya bercakap, okey, tak apalah nak guna logat mana-mana sikit. Tapi bila baca Quran tak boleh baca kha, tak boleh baca kha, kena baca kha tebal. Contoh ayat 91 tadi. Mattakhadha. Tak boleh baca mattakhadha. Mattakha tak boleh. Mattakhadallahu min walad. Okey, juga pada ayat 91 bima khalaqa. Bima khalaqa. Tak boleh baca bima khalaqa, tak boleh khalaqa. Tak boleh ikut lam sekali yang nipis tu. Dengan ma bima khalaqa. Juga pada ayat 103 yang akan kita baca nanti, waman khaffat. Tak boleh waman khaffat. Tak boleh menipiskan kha. Kerana kha adalah huruf yang bersifat dengan at-tafkhim ataupun bersifat dengan tebal. Maka huruf kha yang berbaris di atas, bagi depan, semua tu kita baca tebal. Kecuali kita pernah sebut bila huruf kha yang berbaris di bawah dia ada terkesan sedikit, maka tidak boleh kita sebut khi, tak boleh khi. Wa in yuridu khi, tak boleh khi. Hanya kita sebut wa in yuridu khiya, khi, khifah, khi, jangan khi. Kerana dia huruf kha ni baris bawah tu diterkesan sikit dengan baris bawah. Adapun baris atas, baris depan tebal seperti biasa. Kha, khu. Itu huruf tafkhim pada contoh ayat yang kita baca sebentar tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang huruf tebal Ustaz ya. Huruf tebal nipis yang perlu kita beri perhatian dan harapnya kita dapat baca dengan tepat Ustaz ya. Baca dengan tepat dan ia adalah cahaya lah Ustaz ya. Bila kita membaca Al-Quran betul ini dia menjadi cahaya sehingga kan kalau kita tengok dalam hadis kan bagaimana Abu Hurairah diajarkan ayat kursi kan ya. Dan kalau kita tengok dalam kehidupan mungkin ada yang baca tapi kalau tak tepat tidak betul ya, dia tidak memberi impact kesan yang besar kepada kita nak berlindung daripada godaan syaitan yang dinyatakan pada ayat 90-97. Jadi kalau kita tengok dalam ayat 97-98 yang kita dah baca, ayat 96 bercerita tentang idfa' billati hiya ahsan ya, kita tolak balas dengan sesuatu yang lebih baik ya, dengan ilmu, dengan akhlak yang lebih baik kalau kita bertemu dengan manusia yang berbuat buruk ya ataupun sayyi'ah. Tetapi kalau yang tak nampak Ustaz ya, yang Ustaz nyatakan tadi itu, kita mesti minta lindung daripada Allah ini daripada syaitan. Pasal apa? Pasal syaitan ini tak nampak satu ya. Dia boleh je syaitan daripada kalangan jin dan manusia, tapi asasnya dia sesuatu yang buruk ya. Syaitan ini adalah sesuatu yang sumber buruk, tapi manusia kadang-kadang dia buat silap. Dia buat silap, mungkin dia kata begitu beginilah, macam contohnya Abu Sufyan pada Nabi. Tetapi kalau kita terus sahaja berlindung, maksudnya terus boykot dia, bila pula kita nak berdakwahnya? Kan. Jadi itu yang kita, kalau syaitan memang confirm tak ada kebaikan, tapi manusia dia buat macam mana buruk sekalipun, kita perlu berdakwah. Kalau tidak, kesannya ialah seorang mak ya, bila tengok anaknya mungkin degil ke dekat syarikat, ada staf yang tak buat kerjanya, akhirnya kita tidak mahu berkomunikasi, maka di situ tidak ada peluang untuk kita menyampaikan dakwah kepadanya. Jadi di sini adalah satu doa yang boleh kita amalkan. Dan hamazati syaitan ini Ustaznya penting, pasal kadang-kadang kita ni dah okey, tapi bila syaitan datang ini, bila ada orang yang cakap benda tak baik, kita baca dekat Facebook, daripada tenang lepas Quran time, dia boleh menyirap, tersirap darah dia, jadi marah Ustaz. Itu kesan syaitan. Ya, kesan syaitan. Ya, dia akan menyebabkan kita stres, dan lebih daripada itu ialah kita tak nak syaitan ini, dia macam anak lah Ustaz ya. Kita tenang je, kita relax je baca Quran. Tapi katakan adalah siapa-siapa anak ke siapa-siapa, dia ambil pen ni, dia cucuk Ustaz, cucuk. Kita tenang je, kita tenang. Dia cucuk. Terganggu Ustaz. Daripada awal yang kita tenang, tuan-tuan, My Quran Time depan TV, kalau ada anak lah pergi cucuk, akhirnya daripada tenang jadi tak tenang. Itulah doa ini kita minta daripada bisikan daripada syaitan itu, dia tak cucuk, pasal dia datang setiap masa. Dan kalau istilah di sini yahdurun, dia datang dan terus cucuk.
Jadi kalau kita ni jenis tak cukup protection ataupun perlindungan, kesannya apa? Daripada tenang kita menjadi tak tenang, daripada tak marah kita menjadi marah. Inilah doanya. Dan bilakah kesudahannya? Ayat yang ke-99 hingga 104 untuk kita fahami perkara ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fazrul yang bagi pencerahan kepada kita. Dan memang pun antara nama-nama Al-Quran nur, cahaya, disebut dalam surah Nisa tak silap, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Allah Taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya itulah nuram mubina, cahaya itulah Al-Quranul Karim, penyuluh dalam kehidupan kita apabila kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Teruskan bacaan daripada ayat 99 Kurdi pula sahabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 99 hingga 104 untuk kita memahami ya bilakah penghujung kepada ada orang yang tidak suka ataupun yang berbuat as-sayyi'ah ya, dan juga yang keduanya ialah godaan daripada syaitan. Syaitan itulah yang menghembuskan kepada orang-orang untuk tidak beriman, untuk degil kepada Allah, untuk mendustakan walaupun dah tahu bahawa yang berkuasanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakah pengakhirannya? Hatta pada ayat 99, hatta idza jaa ahaduhumul maut, bila datang maut maka pada waktu ini hatta orang yang tidak beriman kata apa? Wahai Tuhanku, irji'un, ya, kembalikan aku ya Allah untuk kembali ke dunia ini. Untuk apa? La'alli, agar aku boleh beramal soleh, buat banyak-banyak amal soleh. Ya, banyak-banyak amal soleh yang pernah aku tinggalkan. Oh subhanallah Ustaz ya. Ini perkataan yang mengerikan, bukan sekadar amal soleh tapi amalus salihan fima taraktu. Yang kita tertinggal, yang tinggal dulu tu nak kembali balik, sembahyang sunat hari tu, sedekah hari tu, nak cakap baik, nak buat yang kita tak apalah kot sunat kan.
Rupa-rupanya orang-orang yang tidak beriman pun nak patah balik, ya, malah sebenarnya ini adalah keinginan bagi semua orang, kerana tahu amal soleh ini membawa kita menjadi orang beriman, menjadi dekat dengan Allah, menjadi geng Allah, ya, dekat dengan Allah. Pasal tahu dah bahawa tidak selamat pada waktu itu. Balasan Allah apa? Kalla, tak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini semua perkataan ini cakap je lebih. Lebih kurang gitu Ustaz, ya. Dia punya maksudnya tu cakap je ni. Cakap kosong lah. Cakap kosong. Ya, cakap je. Kalau nak buat dulu dah buat dah. Ini nak minta nanti kami akan buatlah, dia macam apa, masuk ke penjara ke Ustaz, ya. Minta maaf saya tak buat lagi. Keluar buat balik semula. Buat balik. Tuan-tuan, ini adalah bahagian yang kedua. Ini memang dia mengerikan sikit. Psikologi tentang mengapa kadang-kadang nak beriman itu dia lambat sikit. Ya, ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan wa min waraihim, ya, kemudian mereka masuk ke barzah, masuk ke alam barzah, alam kubur, ila yaumi yub'atsun, hinggalah ke alam hari dibangkitkan. Berapa lama barzah itu bergantung Ustaz, ya. Kalau orang yang selalu beramal soleh, dia diberi ketenangan dalam kubur itu, berbeza dengan orang yang tidak amal soleh. Macamlah kita tidur, ya, tuan-tuan tidur kan. Kalau katakan kita tenang Ustaz kan. Kalau saya katakan tidur pukul 10 ke, pukul 11 ke, 12 ke, zas terus sampai ke, kalau Ustaz tidur terus sampai subuh, dah subuh. Macam tu kan. Itu satu pasal tenang. Tapi ada orang, dan Ustaz cakap pendek sangatlah tidur ni, sekejap je. Tapi bagi orang yang dia insomnia kan, yang susah nak tidur, dia pada pukul 12 tengok jam baru pukul 1, pukul 2. Pasal apa? Pasal dia tidak selesa. Bagi orang yang berada di alam barzah ini Ustaz, ya, kalau tidak selesa kerana tidak cukup amal, dia rasa panjang sangat dalam alam barzah, padahal itu barulah alam pemisah di antara dunia dan juga akhirat. Belum masuk alam yang real ke akhirat untuk dibangkitkan. Apa yang berlaku peristiwa ketika dibangkitkan, ditiup sangkakala pada ayat 101. Ini lagi mengerikan Ustaz. Allahu, ya. Yang tuan-tuan sayang anak, yang saya sayang anak, sayang kepada adik-beradik, sayang kawan, ansab, ada pertalian nasab. Contohnya, ya, mak ayah kita pada waktu ditiup sangkakala tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Ya, masing-masing. Yauma idzin wala yatasaalun. Jumpa kita Ustaz, ya. Assalamualaikum kan. Jumpa mak kita lama tak telefon, mak apa khabar? Tak sempat bertanya khabar. Tak sempat lah. Itu ayat 101. Masya-Allah. Yang menyelamatkan kita pada waktu peristiwa yub'atsun itu dijelaskan pada ayat 102. Kita baca ayat 102 ini sebagai pemberi semangat pada tuan-tuan untuk terus kita baca Quran, ya. Jangan outsource kepada anak kan. Ada yang kata nanti saya hantar anak tahfiz, nanti dia jadi hafiz, dia doakan saya diampunkan. Bukannya si mak ayah yang bertambah amalnya. Ini motivasi untuk kita tambah amal. Ayat 102 bersama Ustaz Tirmizi Ali. Baik, masya-Allah Safas. Pada ayat 101 Safas sebut tadi, tak ada masa lagi dah untuk nak bertanya khabar, bertanya-tanya ketika ditiup sangkakala. Saya ingat masa buat haji 2004 Safas, dalam keadaan bersesak di Mina, kita hanya berseorangan saja nak berjalan menuju ke tempat tempat untuk kita rehat, untuk melontar. Dalam kesesakan memang semua kita tak nampak dah. Tak nampak. Dengan orang ramai, berjumpalah sahabat lama yang memang karib, yang lama. Jumpa berselisih macam tu. Tapi saya tak sempat nak mengucap patah perkataan, hanya tengok macam tu je. Berjeling saja, berpisah macam tu. Betul. Dia ke sana, saya ke sini. Maknanya tak sempat nak tanya khabar. Betul. Apatah lagi dalam keadaan seperti ini, tiup sangkakala, subhanallah. Hanya amalan lah yang akan menjadikan seseorang menemang seseorang. Baik, kita baca ayat 102. Ini adalah bagaimana ciri-ciri orang-orang yang akan berjaya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Surah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
ayatnya pendek ya, Allah nyatakan di sini, tetapi apakah penjelasannya? Mawazinuh ini adalah timbangan Ustaz ya. Timbangan itu datang apabila di dunia ini kita selalu menimbang-nimbang. Ya, kita selalu membuat keputusan, saya baca Quran 1 jam ini adakah ianya menambahkan timbangan saya? 1 jam selepas ini menambahkan tak timbangan amal kebaikan saya? Kalau saya buat yang ini berkurang ke ataupun bertambah? Ini cara berfikir orang yang beriman ya. Pasal di sini bila cakap tentang apakah yang dimaksudkan al-muflihun, kita sudah lihat di awal surah al-mukminun ini, iaitu qad aflahal mukminun. Contohnya ialah saya nak belajar pasal solat agar saya lebih khusyuk dalam solat saya. Itu adalah orang-orang yang sedang memberatkan timbangan. Pasal bagi setengah orang Ustaz ya, baca satu muka surat dapat apa? Kan? Pasal dia rasakan bahawa kalau saya belajar saham contohnya, bukan salah belajar saham, boleh kan, tapi kalau saya saham saya boleh jadi kaya kan. Kalau belajar dengar Quran 1 jam ni dapat apa? Kan. Tetapi rupa-rupanya bila kita belajar Al-Quran, kita belajar saham dan Al-Quran, itu yang terbaik untuk kita bawakan, memberatkan amal kita. Ini cara membuat keputusan bagi orang yang beriman. Macam mana saya nak khusyuk lagi, saya tak nak terlibat dengan perkara sia-sia. Dan ini perlu kita ingatkan tuan-tuan, pada diri saya, pada keluarga kita semua. Kerana apa? Kerana ini adalah formula kejayaan. Tak nak jadi seperti ayat 103, waman khaffat mawazinuh. Siapa yang kurang khusyuk, kurang banyak sangat main benda-benda yang sia-sia, Allah kata mereka ini amat rugi dan kekal di Jahannam. Wajah mereka apa jadi? Talfahu ya, pada ayat 104, dibakar dan mereka jadi macam sumbing Ustaz ni, sumbing, cacat muka mereka. Kerana apa? Kerana mereka ini di dunia ini muka tak malu. Muka tak malu. Tak malu pada siapa? Tak malu pada Allah. Ambil oksigen Allah tapi tak nak solat ya. Dia ambil darah Allah bagi lancar ya, tetapi dia tidak mahu untuk menghadap Allah pada masanya. Allah bagi semua on time, dia yang off time. Membawa kepada resolusi kita pada halaman 348, kita perhatikan. Kita bersyukur dengan ketauhidan yang sejahtera kepada Allah kurniakan kepada kita, bukan kepercayaan caca merba ya, maksudnya tambah-tambah dengan perkara syirik. Yang kedua, kita balas keburukan dengan kebaikan semampu, sekuat, seusaha mungkin, kerana itu ciri orang yang beriman. Yang ketiga, kita selalu doa dilindungi daripada bisikan syaitan. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana bil Quran. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, gembirakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ceriakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati-hati kami, diri kami semua dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, akhlakkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca sebagai peneman kami di dunia dan juga di alam barzakh nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau jadikan kami mengungkap skrip dialog sebagaimana orang-orang yang menyesal yang kau rakamkan dalam surah Al-Mu'minun yang kami baca sebentar tadi ya Allah. Orang-orang yang menyesal yang ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh, cakap-cakap kosong mereka ya Allah. Tapi jadikanlah kami orang-orang yang menyesal di dunia ya Allah. Orang-orang yang menyesal di dunia ini ya Allah, sebelum kami ini mati dan sebelum kami dibangkitkan ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami beramal saleh ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca benar-benar masuk dalam hati sanubari kami ya Allah, untuk kami beramal dengan apa yang kami baca ya Allah. Jadikan muliakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Rahmatilah kami dengan Al-Quran ya Allah, dan syafaatkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi memimpin bacaan doa, dan kita doakan tuan-tuan agar Allah menerima, mengkabulkan doa kita. Kita ada lagi nasab, ada pertalian, kawan-kawan boleh bertanya khabar, tapi kita nakkan bahawa khabar itu boleh membawa kita sampai ke syurga. Itulah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita bertanyalah khabar, ya. Sumbangan tuan-tuan itu untuk kita lebar-lebarkan bertanya khabar, dan kita nak pastikan nasab kita ini ketika sangkakala ditiupkan tak dapat lagi dah, tak ada talian, tetapi rupanya kita bertemu kembali di syurga Al-Firdausil A'la. Itulah perjuangan kita bersama. Kita bertemu lagi ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.